ramai orang yang terkenal sepanjang sejarah umat manusia yang telah memberikan sumbangan besar kepada sains. Banyak dari mereka yang terkenal, terutamanya dalam bidang penerbangan seperti Leonardo da Vinci, The Wright Brothers, Enrico Ferrari dan beberapa lagi yang menjadi kenangan. Tetapi, ada juga yang namanya tidak diketahui ramai walaupun telah memberikan sumbangan yang besar. Abbas Ibn Firnas adalah seorang saintis, sejarawan, penyair, penemu dan juga perintis penerbangan. Ramai yang terkejut mendengar bahawa Abbas Ibn Firnas adalah orang pertama yang telah terbang dengan menggunakan mesin terbang ciptaannya sendiri dan dia melakukannya hampir 1000 tahun sebelum The Wright Brothers. Beliau telah memberi beberapa sumbangan kepada tamadun. Sumbangan yang telah diberikan oleh Abbas Ibn Firnas ialah berkaitan pemikiran teori aeronautik dan ornitopter, bidang kejuruteraan penerbangan, bidang sains teknologi dan astronomi. Jadi, siapa sebenarnya Abbas Ibn Firnas? Seterusnya adalah objektif kajian. Dalam kajian kami terdapat 3 objektif. Objektif pertama ialah untuk mengenal pasti sejarah dan latar belakang Ibn Firnas yang merupakan tokoh tersohor Islam dengan lebih terperinci seperti asal-usul, kerjaya dan perjalanan hidup beliau. Dan objektif kedua kajian pula ialah untuk mengenal pasti sumbangan-sumbangan beliau dalam memartabatkan tamadun Islam yang telah memberi impak besar dalam pemodenan tamadun, khususnya dalam bidang teknologi seperti teknologi penerbangan, teknologi pembuatan cermin mata dan kaca daripada pasir, dalam bidang astronomi dan juga pemikiran teori aeronautik dan ornitopter yang digunakan dalam pembuatan kapal terbang, di mana semua ini mendorong kepada kemajuan tamadun kini. Manakala objektif ketiga pula ialah menghuraikan peranan beliau dalam memartabatkan tamadun Islam yang menjadi inspirasi kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini, di mana sumbangan-sumbangan beliau ini diaplikasikan oleh orang barat dan negara barat seperti Amerika, Jerman dan Spanyol untuk menghasilkan teknologi yang lebih gah dan kompleks untuk kegunaan tamadun sekarang. Tugasan ini terbahagi kepada 2 bahagian utama, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A menceritakan tentang latar belakang kajian, manakala bahagian B membincangkan tentang sumbangan-sumbangan Ibn Firnas dan bagaimana sumbangan-sumbangan tersebut memartabatkan tamadun. Adalah Sofia binti Syamsul Kamal. Saya dan rakan saya Nur Hazwani binti Muhammad Sanuddin akan menerangkan tentang latar belakang tokoh cendekiawan Ibn Firnas. Abbas Ibn Firnas atau nama sebenarnya ialah Abu Al-Qasim Abbas bin Firnas bin Wirdas di Takaruni Al-Andalusi Al-Qurtubi. Beliau dilahirkan pada 810 Masihi di Izran Onda, Andalusia, iaitu pada zaman sekarang Andalusia dikenali sebagai Ronda Spanyol. Pada abad kedua dan ketiga Hijrah, Ibn Firnas telah berhijrah ke Cordova untuk mendapatkan pendidikan dalam pelbagai bidang seperti bidang fizik, kimia, astronomi disebabkan kecintaan beliau terhadap ilmu. Beliau juga dikatakan terkenal dengan gelaran Hakim Al-Andalus, iaitu cendekiawan Andalusia, disebabkan kehebatannya yang mampu mencipta pelbagai teknologi baru pada zaman itu. Abbas Ibn Firnas dikenali sebagai ahli fizik, ahli kimia, kejuruteraan, pencipta dan penemu kapal terbang, dan akhir sekali beliau juga merupakan penyair berbahasa Arab Barbar. Dalam bidang sains, Ibn Firnas telah mengkaji Al-Quran di rantau Kutab Takurina dan juga beliau mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas tentang Islam di Masjid Cordova. Ibn Firnas juga banyak mengadakan ceramah, seminar, menganjurkan dialog dan juga mencipta pelbagai puisi yang menyebabkan beliau sangat terkenal di Andalusia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hazwani binti Muhammad Sanuddin. Saya akan menyambung sebahagian daripada latar belakang Abbas Ibn Firnas. Tokoh ini yang bernama Abu Al-Qasim Abbas Ibn Firnas Ibn Wirdas Al-Takurni atau lebih dikenali sebagai Abbas Ibn Firnas merupakan orang pertama dalam sejarah yang berjaya mencipta ilmu pengetahuan tentang kapal terbang.
Beliau merupakan seorang ahli matematik dan ahli kimia. Beliau juga sangat bijak dalam menghubungkan satu teori sains dengan bidang sains yang lain dan melakukan kajian yang lebih luas sehingga setiap teori dalam bidang sains dapat dikumpulkan. Abbas Ibnu Firnas dikenali sebagai bapa penerbangan kerana beliau menemukan, menguji dan membangunkan konsep kapal terbang dalam bidang aeronautik. Ibnu Firnas merupakan rujukan luar biasa sebagai seorang pelopor penggunaan payung terjun dalam bidang penerbangan, dan karya-karya beliau juga memberikan manfaat kepada umat manusia di seluruh dunia. Ibnu Firnas dikatakan ahli sains yang pertama di Eropah yang menggunakan jadual astronomi Sinhin yang berasal daripada India. Jadual ini membuktikan asas perkembangan sains di Eropah dan digunakan untuk pengajian sebagai subjek quadrivium di universiti zaman pertengahan yang berkaitan dengan bidang muzik, aritmetik, geometri dan astronomi. Pada tahun 887 Masihi, beliau meninggal dunia pada usia 77 tahun. Menurut satu pandangan lain, beliau meninggal pada usianya 80 tahun. Hal ini kerana disebabkan oleh kekangan kesihatan yang beliau hadapi menyebabkan beliau tidak mampu menciptakan pesawat lain dengan reka bentuk yang sempurna. Assalamualaikum, saya Nia Anis Liana binti Nik Barudin. Saya akan menceritakan tentang bahagian B, iaitu sumbangan-sumbangan Ibnu Firnas. Sumbangan-sumbangan Ibnu Firnas yang pertama ialah berkaitan pemikiran teori aeronautik dan ornitoper. Abbas Ibnu Firnas ada mencipta sebuah mesin terbang yang berjaya membuat beliau terbang di udara buat sementara waktu. Berdasarkan kisah orang terbang, beliau menghadapi kecederaan teruk, dan disebabkan peristiwa itu, beliau telah berjaya menemukan teori aeronautik dan ornitoper. Teori ini dianggap sebagai faktor utama untuk menentukan kestabilan sesebuah mesin penerbangan. Bagaimana sumbangan-sumbangan Ibnu Firnas dalam memertabatkan tamadun dalam teori aeronautik dan ornitoper? Kajian berkaitan teori aeronautik dan ornitoper ini sebenarnya ada hubungan dengan hasil ekoran teori penerbangan burung, di mana pelbagai ciri meliputi bentuk sayap burung, struktur badan dan pelbagai jenis bulu sayap. Hal ini demikian telah memberi idea kepada Ibnu Firnas dalam meneroka ilmu yang baru. Sumbangan soal pemikiran Ibnu Firnas ini masih lagi relevan dan diguna pakai sehingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izanina binti Zulkifli. Hari ini saya akan membentangkan soal sumbangan Ibnu Firnas berkaitan bidang kejuruteraan penerbangan dan bagaimana sumbangan tersebut dalam memartabatkan tamadun. Masjid Mezquita di Cordoba merupakan tempat pertama di mana Ibnu Firnas melakukan percubaan penerbangan sebanyak 2 kali dengan jubah sementara beliau yang diletak kayu. Beliau berjaya terbang di atas awan dan melambatkannya jatuh dengan sayap sementara tersebut. Pada zaman sekarang, alat ini dikenali sebagai payung terjun pertama di dunia. Pada usia Ibnu Firnas 65 tahun, beliau telah melakukan percubaan kedua terbang di udara. Penduduk di Cordoba telah dijemput olehnya untuk menonton penerbangan beliau yang penuh bermakna dan bersejarah dengan menggunakan mesin terbang yang mampu membawa penduduk di Jabal Al-Arus di kawasan Musafa. Puluhan ribu penduduk telah menyaksikan penerbangan Ibnu Firnas dan mereka berasa sangat kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh Ibnu Firnas. Namun, apabila beliau hendak meluncur, beliau terhempas ke tanah setelah 10 minit terbang di atas awan dan mengalami kecederaan yang sangat parah melibatkan tulang belakang dan punggung. Apabila dikaji, burung sebenarnya mendarat dengan menggunakan ekor mereka, tetapi hal ini Ibnu Firnas tidak memerhatikan dengan teliti bagaimana haiwan itu mendarat. Dan hal inilah yang menyebabkan Ibnu Firnas gagal mendarat dengan sempurna. Seorang penyair yang bernama Mukmin Ibnu Said yang telah menyaksikan pertunjukan Ibnu Firnas berkata, ketika Firnas memakai bulu-bulu di badannya seperti burung manya, ia terbang lebih pantas berbanding burung Phoenix.
Seterusnya saya akan menceritakan bagaimana semangat Ibnu Firnas berkaitan bidang kejuruteraan penerbangan dalam memartabatkan tamadun. 500 tahun setelah Ibnu Firnas menyusun teori-teori beliau berkaitan dasar pesawat terbangnya, kemudian ilmu beliau dipelajari oleh Roger Bacon. Teori pesawat terbang dikembangkan mengambil masa dalam 200 tahun kerana Bacon harus membuat pasca uji terhadap teori Ibnu Firnas. Seterusnya, keluarga Wilbur dan Orwell mengambil idea Ibnu Firnas dalam menghasilkan kapal terbang. Namun begitu, nama Ibnu Firnas tidak dilupakan begitu sahaja. Sebuah monumen patung manusia yang dilengkapi dengan 2 set sayap telah dibina di Libya sebagai tanda penghormatan untuk menghargai sumbangan dan sejarah Ibnu Firnas. Selain itu, terdapat sebuah lapangan terbang di Baghdad Utara yang dinamakan atas nama beliau, iaitu Ibnu Firnas Airport. Bukan itu sahaja, malah Spanyol juga telah memberikan nama sebuah jambatan besar di Sevilla sebagai Abbas Ibnu Firnas Bridge. Dan NASA telah menamakan sebuah kawah di bulan dengan nama Ibnu Firnas Crater. Selamat sejahtera, saya Gayatri dari kumpulan 7. Sumbangan yang saya akan membentangkan ialah sumbangan Abbas Ibnu Firnas dalam bidang sains, teknologi dan astronomi. Abbas Ibnu Firnas juga telah mencipta pelbagai rekahan baru dan salah satunya adalah sebuah jam air yang dikenali sebagai Al-Makata. Beliau mencipta jam ini untuk menganggarkan waktu tepat yang benar-benar dijana kuasakan oleh aliran air. Sesuatu perkara yang agak unik dan bukan kebiasaan dalam tamadun Islam pada ketika itu. Ibnu Firnas telah mencipta gelas minuman dengan cara beliau mencairkan pasir ke dalam gelas. Bukan itu sahaja, bahkan apabila beliau berjaya mencipta gelas minuman, beliau juga melakukan inovasi baru, iaitu mencipta batu bacaan yang diletakkan di atas bahan bacaan sebagai kaca pembesar. Tambahan pula, beliau juga mencipta kaedah mudah untuk memotong batu kristal yang membolehkan Spanyol berhenti mengekspor batu kuarsa ke Mesir. Beliau membuat lensa dari kaca lup sinar untuk memperbaiki masalah penglihatan banyak orang. Beliau juga berminat dalam bidang astronomi dan membina sebuah rantai cincin untuk melihat susunan planet. Beliau membangun sebuah planetarium bernama Al-Quba As-Samawiyah di rumahnya untuk mensimulasikan langit, pergerakan planet, bintang, awan, guru dan kilat. Sebagai penghormatan kepada Abbas Ibnu Firnas, NASA telah menamakan kawah di bulan sebagai Kawah Ibnu Firnas. Sumbangan Abbas Ibnu Firnas dalam bidang astronomi dan mekanisme masih mendapat sambutan hingga ke hari ini. Saintis Perancis Bernard Ginton mencipta jam air dengan reka bentuk baru. Jam air yang diciptakan oleh Bernard Ginton mempunyai simfon yang menghasilkan pelbagai jenis graviti. Selain daripada jam air, beliau juga mencipta kaca. Ciptaannya masih digunakan hingga kini dan dikembangkan dengan pelbagai idea untuk pemodenan. Sebagai bukti, pada abad ke-17, Jerman mula menghasilkan salah satu bingkai terbaik untuk cermin mata. Menjelang abad ke-20, cermin mata telah dihasilkan agar berfungsi lebih selesa dan bergaya supaya sesuai dengan cermin mata berbingkai yang lebih ringan ataupun tanpa bingkai. Pelbagai inovasi dalam pengeluaran kaca berterusan hingga ke hari ini. Abbas Ibnu Firnas adalah titik permulaan kajian astronomi dan mekanisme di Andalusia. Di sini, jelaslah bahawa sumbangan Abbas Ibnu Firnas bukan sahaja dalam bidang penerbangan. Malah, beliau juga telah menciptakan berbagai penemuan baru di mana alat-alat seperti jam air, kaca, gelas minuman dan sebagainya menjadi inspirasi dan rujukan kepada para sarjana masa lalu dan masa kini. Assalamualaikum. Nama saya Megat Amirul Hakim bin Megat Muhammad Isyam dan saya akan simpulkan apa yang telah kita dapat, apa yang kita telah memperolehi daripada kejayaan tokoh Ibnu Firnas. Okey, yang pertama, secara amnya apa yang kita boleh simpulkan tentang tokoh Ibnu Firnas ini adalah dunia Islam termasuk di negara kita perlu mengangkat nama tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh Muslim yang hebat, seperti Ibnu Firnas, Ibnu Razi, Ibnu Sina, Ar-Razi dalam sistem pendidikan kita. Ini kerana kejayaan Ibnu Firnas menjadi manusia pertama menerbangkan model pesawat di udara perlu dijadikan contoh dan dalam memberi inspirasi kepada anak-anak muda Muslim, terutamanya di negara kita, yang agar mereka diinspirasikan untuk menjadi pelopor kemajuan dunia.
Dan untuk menunjukkan bahawa agama Islam ini bukan penghalang untuk memajukan bidang sains dan teknologi. Okey, seperti yang kita tahu, luncuran Ibnu Firnas ini tidak mempunyai ekor di belakangnya dalam usaha penerbangan pertama beliau yang berakhir dengan tragis sehingga mengakibatkan kecederaan kepada Ibnu Firnas ketika mendarat. Oleh sebab itu beliau tidak meneruskan, tetapi kemalangan itu menyedarkan beliau bahawa struktur akhir ekor merupakan bahagian penting untuk pendaratan yang lebih selamat. Struktur itu dinamakan sebagai ornithopter oleh Da Vinci. Okey, konsep struktur ornithopter ciptaan Ibnu Firnas ini harus diakui menjadi komponen pesawat yang penting dalam mengekalkan kestabilan semasa mendarat. Akhir sekali, saya berharap pihak kerajaan boleh menjadi peneraju bidang dalam menghasilkan lebih ramai jurutera muda yang bertaraf dunia. Secara jujurnya, bidang kejuruteraan penerbangan di Malaysia masih jauh ketinggalan berbanding orang-orang Eropah. Sekian itu sahaja. Terima kasih. Salam.